Assalamualaikum dan salam syaraku sayang. Buletin UKAS edisi malam 27 September 2021 bersama saya Fatin Syahirah Rosdi. Memulakan berita mengenai Ketua Setiausaha Negara KSN Tan Sri Muhammad Zuki Ali menerima darjah kebesaran dan pingat daripada Tuan Yang Terutama TYT Yang di-Pertuan Negeri Sarawak Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud di Astana Negeri pada Isnin. Beliau dianugerahkan darjah utama Yang Amat Mulia Bintang Kenyalang Sarawak Dato' Amar Bintang Kenyalang DA yang membawa gelaran Dato' Amar. Turut hadir dalam majlis ringkas tersebut ialah Timbalan Ketua Menteri Sarawak Dato' Amar Douglas Ugah Embas, Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Sarawak Dato' Sri Profesor Dr. Sim Koh Hian, Menteri Utiliti Sarawak Dato' Sri Dr. Stephen Rundi Utong, Menteri Pelancongan Kesenian dan Kebudayaan Sarawak Dato' Abdul Kahrim Rahman Hamzah, Menteri Kebajikan Kesejahteraan Komuniti Wanita Keluarga dan Pembangunan Kanak-Kanak Sarawak Dato' Sri Fatimah Abdullah, Setiausaha Kerajaan Negeri Sarawak Dato' Amar Jao Samyon dan tetamu kehormat yang lain. Berita seterusnya, projek penanaman tukun tiruan sangat penting dalam memelihara ekosistem perikanan di kawasan perairan Sarawak sekaligus menjamin bekalan hasil laut kepada masyarakat. Menteri Muda Hal Ehwal Korporat dan UKAS Abdullah Saido berkata, projek itu juga bertujuan memastikan kelangsungan sosioekonomi golongan nelayan tempatan. Saya rasa dengan penurungan tukun-tukun ini bukan hanya kita tujuannya untuk memulih ekosistem perikanan di kawasan tersebut, tetapi yang paling utama juga ialah untuk memastikan pencerobohan nelayan-nelayan yang menggunakan ukat tunda yang tidak dibenarkan itu sebenarnya kita secara tidak langsung juga memastikan kelangsungan kesejahteraan nelayan tempatan kita dijaga supaya sosioekonomi perikanan mereka tidak terjejas disebabkan pencerobohan oleh nelayan-nelayan yang menggunakan sistem penangkapan ikan yang tidak dibenarkan terutama sekali di kawasan pesisir. Jadi itulah antara sudah tentu saya rasa melabuhkan tukun ini lebih banyak manfaatnya daripada keburukannya, bukan hanya dalam pemeliharaan alam sekitar tetapi sudah tentu untuk meneruskan kelangsungan dalam konteks bekalan hasil laut kita untuk masyarakat. Abdullah menjelas demikian dalam sidang media selepas merasmikan majlis pelancaran program melabuh tukun tiruan jenis penghalang pukat tunda di perairan Tanjung Siri, Pulau Buyut Daro tahun 2021 pada Isnin. Beliau yang juga adun semop turut menzahirkan penghargaan ke atas Jabatan Perikanan Laut Sarawak JPLS atas inisiatif menurunkan sebanyak 60 unit tukun tiruan di kawasan tersebut dengan kos sebanyak RM889,800. Tambahnya, usaha sama turut dilaksanakan Kerajaan Sarawak melalui Perbadanan Perhutanan Sarawak SFC dengan menanam tukun tiruan dari kawasan perairan Tanjung Datu hingga Lawas yang disifatkan sebagai reef ball terpanjang di dunia. Kerajaan negeri juga melalui Sarawak Forest Corporation dalam proses penurunan tukun-tukun yang sedikit kecil tapi cover kawasan lebih luas panjang daripada Tanjung Datuk hingga ke Lawas. Data maklumat itu telah saya kongsikan. Kalau mungkin saya boleh ulang balik, contohnya dari Belawai ke Paloh sebanyak 600 unit tukun telah diturunkan. Daripada perairan Lawas 600 unit tukun telah diturunkan. Igan Mukah 1,200. Muara Tebas ke Sebuyau 1,200 unit telah diturunkan. Pulau Buyut hingga ke Igan 660. Sampadi ke Tanjung Datuk 1,100. Inilah antara tukun-tukun yang telah diturunkan oleh SFC yang kita anggap sebagai kawasan penurungan tukun ataupun slash of a reef ball yang terpanjang sekali di dunia. Sementara itu, pengarah JPLS Bahari Leng berkata pihaknya memperuntukkan sebanyak RM4 juta pada tahun ini untuk menanam tukun tiruan di 4 lokasi di perairan Sarawak. Dan untuk tahun ini saja di Sarawak kita memperuntukkan 4 juta lah untuk 4 lokasi.
dengan desain tukun yang berbeza. Ada tukun penghalang katunda yang bentuknya seperti itu, ada tukun rekreasi, ada rukun konservasi di pelbagai tempat. Dan pada bulan lalu kita labuhkan di kampung Penimpah di Mekah. Dan akan datang kita akan labuhkan di dekat Kuala Seperti di Miri, dan juga kita akan labuhkan di kawasan Semarahan. Selanjutnya di Miri, seramai 6 penyelam profesional Miri Divers berkongsi kepakaran menyelam bersama anggota bomba di sini. Menteri Muda Pelancongan Kesenian dan Kebudayaan Datuk Sebastian Ting Chiu Yu berkata, program latihan kepada anggota bomba itu cukup berbeza dan ia menjanjikan pengalaman yang amat berharga dan bermanfaat kepada para peserta. So this is a wonderful program. As I understand that the Miri divers, of course, we all know they are very experienced, memang very experienced. And they are going out together with Bomba people. Yeah, they are 5 from Bomba, 5 firemen from Bomba, and 6 from Miri Divers Group. Now, the objective is to go out, to go and experience the beautiful coral. Yeah, and more importantly is the actual experience of Bomba firemen going out to the sea to go down, yeah, and see for themselves. That kind of training, which is very different from the normal training in a swimming pool or in any place. But this is real life going out to the sea, yeah. Beliau berkata demikian ketika ditemui selepas menyempurnakan Flag of Divers Training di JT Marina pada Isnin. Pasukan ini akan melakukan selaman ke dasar laut sehingga pada kedalaman 10 ke 20 meter bagi meningkatkan lagi kemahiran selaman selain berpeluang menyaksikan sendiri keindahan di dasar laut di Miri Sibuti Coral Reef National Park. Datuk Sebastian yang juga Adun Piasa berkata, aktiviti selaman ini juga merupakan penyumbang kepada sektor pelancongan di bahagian Miri. Dalam pada itu, Penguasa Kanan Bomba 1, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Zon 6 Miri, Lo Po Kiong menyifatkan aktiviti ini merupakan suatu kerjasama yang baik di antara bomba dan penyelam profesional di Miri bagi meningkatkan kemahiran anggota bomba yang sedia ada. Mereka selalu melatih pasukan bomba dan pasukan khas kami lah, Pakistan Selam, dan selalu memberi kerjasama yang baik lah. Semoga kami sentiasa terlatih dan juga mahir lah. Dan bersama dengan penyelam-penyelam profesional di Miri lah, kami gunakan tenaga pengajar mereka, experience mereka untuk menyelam. Jadi semoga tugas kami lagi senang lah dengan adanya anggota yang berpengalaman, dengan anggota yang ada ramai-ramai kerjasama dengan orang luar, dan lebih luas lah kami punya pasukan, lagi banyak orang boleh bantu bomba, terutamanya ada tugas khas nantilah. Laporan berikutnya. Kementerian Pertanian dan Industri Makanan MAFI sentiasa prihatin dengan situasi semasa negara sejak tercetusnya pandemik COVID-19. Pengarah Jabatan Perikanan Laut Sarawak, Bohari Leng berkata, menerusi program MAFI Prihatin Bakul Prihatin Negara, ianya melibatkan semua jabatan dan agensi di bawah MAFI dengan sasaran penlibatan rakan strategik di kalangan usahawan dan projek bimbingan untuk menyumbangkan sebagai projek tanggungjawab sosial korporat CSR syarikat. Program MAFI Prihatin adalah program nasional yang telah dilancarkan oleh Yang Berhormat Menteri Pertanian dan juga Industri Makanan Malaysia pada tahun ini. Ini adalah sejajar dengan Kerajaan Prihatin, di mana jabatan dan kementerian juga terlibat dalam membantu golongan yang terkesan, iaitu juga kepada pengiktirafan dan kepada pihak frontliner yang terlibat dalam COVID-19, iaitu seperti Kementerian Kesihatan, pihak polis, keselamatan dan sebagainya. Bohari menjelas demikian ketika ditemui selepas menyerahkan bantuan makanan dalam program MAFI Prihatin Bakul Prihatin Negara yang diadakan di Pejabat Perikanan Laut Sarawak pada Ahad.
Seramai 30 orang nelayan dan petugas barisan hadapan di daerah Bintulu menerima bantuan tersebut. Mengulas lanjut, Buhari berkata program tersebut mendapat kerjasama baik daripada Persatuan Pengusaha-Pengusaha Makanan Ikan di bahagian Bintulu. Alhamdulillah pada hari ini Persatuan Pengusaha-Pengusaha Barisan Penangkapan Ikan bahagian Bintulu telah memberi sumbangan untuk memperolehi bantuan ini yang berupa makanan-makanan dan juga air minuman yang kita serahkan pada mereka yang terlibat, iaitu khususnya para nelayan yang terkesan sebelum ini mungkin ada yang telah dikuarantin, ada yang kena COVID-19 dan juga mereka terkesan mungkin kekurangan pendapatan dan sebagainya. Jadi dengan sedikit bantuan ini bolehlah meringankan sedikit perbelanjaan dapur mereka dalam tempoh tertentu. Beralih ke laporan program imunisasi COVID-19 kebangsaan remaja 12 hingga 15 tahun di daerah Limbang yang bermula pada Ahad. Menurut Residen bahagian Limbang Insinyur Ahmad Deni Ahmad Fauzi, seramai 760 pelajar dari Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Limbang akan menerima suntikan vaksin. Jadi pagi ini saya difahamkan sebenarnya 790 orang kerja daripada SMK Limbang, tapi memandangkan ada di antara mereka yang kena graduate. Jadi jumlah yang saya dapat sekarang ialah 710 orang yang designate hari ini di Dewan Suara Limbang. Ditemui media selepas mengadakan lawatan di PPV Dewan Suara Limbang pada Ahad, beliau amat berpuas hati dengan kelancaran perjalanan vaksinasi yang diadakan di situ. Dalam perkembangan lain, Insinyur Ahmad Deni yang juga pengurusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Bahagian JPBB Miri memberitahu, daerah Limbang yang telah mencatat jumlah positif COVID-19 paling tinggi di Rumah Panting dan mereka dikenakan perintah kawalan pergerakan diperketatkan PKPD pada Isnin 27 September 2021. Jumlah kes yang terbanyak di daerah Limbang iaitu seramai 150 orang yang telah mendapat COVID-19 ini yang didapati positif, di mana ramai 30 orang daripada Rumah Panting Singapura daerah Limbang yang mempunyai 166 orang penduduk di rumah penyakit tersebut. 30 orang telah didapati positif. Jadi semalam bermula daripada hari ini 20 September 2021 hingga 6 Oktober 2021 kita akan melakukan perintah kawalan pergerakan diperketatkan ataupun PKPD. Sementara itu, ibu bapa dan pelajar di Miri melahirkan rasa syukur dan berterima kasih kepada kerajaan selepas mengambil vaksin COVID-19. Menurut salah seorang bapa kepada pelajar yang menerima vaksin COVID-19 di Pusat Pemberian Vaksin PPV Dewan Eastwood Miri, Hamizun Harun, beliau berasa lega dan bersyukur kerana anaknya telah mendapat suntikan vaksin. Saya rasa bersyukur anak-anak saya dapat bersama-sama dengan seluruh warga sekolah untuk mendapatkan vaksin dan rasa lebih selamat dan juga selesa lah untuk kehidupan dia. Dan juga saya rasa keluarga saya dapat membantu kerajaan untuk meningkatkan herd immunity di seluruh negara, terutamanya di negeri Sarawak. Sementara itu, salah seorang pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan SMK St. Joseph, Syed Farid Ikhwan berasa bangga dan selamat selepas menerima vaksin dos pertama. Perasaan saya lepas divaksin adalah rasa bangga lah, sebab rasa macam selamat sikit-sikit walaupun baru first dose. Saya harap dos ni dapat selamatkan saya apa semua dan dapat jauhkan saya daripada COVID dan dapat selamatkan keluarga saya apa semua. Manakala pelajar SMK Lutong, Janice Lau Koh Zin dan Tiffany Tiong Jing Shuen berkata mereka tidak mengalami sebarang kesan atau berasa sakit selepas menerima vaksin dan berterima kasih kepada kerajaan atas proses vaksinasi yang baik dan berjalan lancar. I'm Janice Lau from SMK Lutong. I have done my COVID-19 vaccination.
So far, I'm feeling well without any painful or any side effects. Thanks government for the well preparation of this program. 今天很荣幸有机会可以在这里接种辉瑞疫苗。直到现在为止，我也没有感觉到任何不适与疼痛。很感谢沙州政府给的这次机会，让我们可以接种疫苗。Seterusnya, Sarawak akan menjadi negeri pertama memberi dos penggalak vaksin COVID-19 bermula pada Oktober nanti. Untuk program tersebut, Kementerian Kesihatan Malaysia KKM akan memfokuskan kepada golongan berisiko berumur 60 tahun ke atas serta yang berkomorbid serius kerana majoriti golongan tersebut mengalami gejala serius di hospital. Kebanyakan petugas barisan hadapan dan orang awam yang ditemui bersetuju berhubung dengan dos penggalak tersebut bagi mengurangkan risiko jangkitan COVID-19 terhadap golongan tersebut. Ikuti temu bual wartawan Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS bersama beberapa petugas barisan hadapan dan orang awam yang sempat ditemui pada Isnin. Bagi kami, wajar gila dos penggalak tu diberi dengan sidak yang berumur 60 tahun ke atas. Walaupun sidaknya si pergi sini-sini nak, tapi mungkin anak kah, cucunya kah boleh ngembak penyakit ya kepada orang tua ya tadilah. Wajar jualnya diberi lah mungkinnya untuk mengurangkan risikonya kah, menambahkan imunisasi dalam badan orang tua ya teh. Bagi kami wajar gila sebab golongan yang berisiko berpenyakit tinggi tu dengan 60 tahun ke atas tu kita stok antibody sidak kuat setakat ni kuat sidak imunisasi badan ni sidak kuat kasih. Jadi mun diberi lagi apa kata? Dos tu mungkin dapat membantu sebab sedikit lebih kuatkan nyompun imuniti badan, okey. Kita sih tahu, mun sidak ya si keluar dari rumah pun daknya, tapi anak-anak sidak, cucu cicit sidak kah keluar kelang kelus pergi berjalan ke sini mbak virus ke rumah. Jadi sidak tu golongan yang berisiko tinggi, mun ada dos tu at least dapat stabil kuatkan lagi imuniti sidak. Jadi risiko kematian di Sarawak pun akan berkurang. Pada pendapat kami rasa memang wajar sebab boleh mengurangkan risiko kepada sidak yang berumur lah dan berpenyakit. Walaupun sidak saya dah kerja sini, tapi maybe orang sekeliling sidak yang jadi pembawa COVID. So bagi kami wajar dos penggalak tu. Sebab mun ditangga kes kematian memang makin banyak, makin bertambah orang penyakit yang lebih-lebih lagi orang yang berpenyakit lah yang mudah kena. Sekian edisi malam bersama saya Fatin Syairah Rosdi dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS channel di YouTube. Salam UKAS.